Dah kenyang? Alhamdulillah. Cakap ini masuk. Mana tak ada? Pergi sini tak ada. Air dah. Mana? Cilinda. 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 Mana kat ini? TV Sarah commercial. Sarah nak ambil commercial dia kata. Yalah dia. Depan dia apa macam ni je. Dia Malaysia. Roza. Okey. Pagi tadi kita dah fokus objektif. Okey, apa kepentingan objektif? Yes. Objektif sangat diperlukan supaya kita tak melilau. Kita tak ke kiri, kita tak ke kanan, kita tak sesat. Kita tak buat keputusan yang terburu-buru. Kita tak buat keputusan berdasarkan rasa-rasa. Kita tak buat keputusan berdasarkan agak-agak. Jadi kita mesti very objektif apabila kita nak buat sesuatu event. Okey. Kemudian kita kena analyse siapa target market kita. Kenapa kita kena analyse target market kita? Supaya kita boleh dapatkan the right audience. The right audience ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat the right audience, kita dapat jimat bajet kita. Kita dapat jual berkali-kali. Maknanya ROI untuk setiap belanja yang kita keluarkan tu, dia boleh naik berkali ganda. Dalam istilah marketingnya ni, kita memanjangkan dia punya lifetime. Lifetime value dia. Kalau kita jual sekarang ni 300.5, satu kelas kita jual 300.5, dengan kos yang kita keluarkan RM250 sahaja contoh, bermakna kita baru untung RM100 kalau kita untung lah. Tetapi jika along the way selama 12 bulan kita dapat buat dia spend RM1,500, kita dah untung RM1,500 bersih dekat sini. Maknanya kita dapat buat jualan bukan pada waktu event sahaja. Macam mana kita nak dapatkan RM1,500 ni? Di sinilah bulan 1 nak buat apa, bulan 2 nak buat apa, bulan 3 nak buat apa, sampailah bulan 12 ni kita boleh spreadkan. Saya ambil contoh paling mudah. Kalau kita letakkan kat sini RM1,500, selama 12 bulan mereka akan dapat macam-macam perk daripada kita. Video banyak kan? Dapat video-video percuma daripada kita. Asatizah yang kita bayar tu, dia orang dapat akses eksklusif. Pun kita boleh jual. Kemudian kita boleh JV pula dengan aset-aset yang kita ada. Contoh karang craft, buku-buku agama mana yang tak terjual, minta mereka lupuskan bagi pada kita. Kita boleh bagi kepada mereka yang subscribe dengan kita ni. Kalau RM1,100, RM1,500 ni banyak sangat, kita boleh mula dengan RM200 setahun. Kita main kuantiti, bukan quality dulu, main kuantiti. Jadi dekat sini, bila kita faham kita punya audience, kita boleh susun dekat mana kita nak korek duit dia. Berapa kali kita nak seluk poket dia. Itu yang penting sekarang ni. Isu sebab yang you all jual sekarang ni, semuanya hampir sama je avatar dia. Dan masalahnya tak jual pun, bagi free. So macam mana nak bagi free tapi dapat untung? Okeylah, kita tak nak cerita tentang kita nak ada untung bisnes. Ini bukan bisnes, ini yayasan. Of course, tapi lebih banyak kita untung, lebih banyak kita boleh bagi. So kalau kita tak nak makan sendiri pun, kita bagi lebih banyak lah. Dan macam saya cakap pagi tadi, you all duduk dalam sangkar emas sekarang ni, di bawah karang craft, yang mana kalau you buka apa-apa sumbangan pun, takkan ada satu orang pun yang berani cakap ini scam. Takkan ada pun. So ini adalah satu advantage yang memang orang lain tak ada.
Yang yayasan lain ke, NGO lain ke, dia terpaksa struggle untuk bina that trust. Tapi you all memang dah ada that trust. Tinggal lagi nak pakai ke tak pakai. Kena bincanglah benda tu dengan Karang Craft. Okey. Menyusun strategi adalah kerja paling utama. Baik. So, untuk strategi marketing based on digital marketing saya tak cerita lain lah. Kita ada SEO, social media, influencer dan juga affiliate content email. So kita fokus kepada 6 ini. Okey. Baik. Untuk SEO, zaman dulu nak buat konten SEO gila-gila punya susah. Zaman dulu. Zaman sekarang ada ChatGPT. Jadi semua video-video yang you all ada, ingat tak pagi-pagi saya cakap, you all semua dah ada konten yang very powerful, very strong. Orang lain tak ada lah benda ni. Tapi tak digunakan, tak dioptimize. So, apa kerja kita bila kita buat nak ada SEO ni, nak guna SEO ni? Mudah aja. Video-video tu semua kita transkripkan. Antara perkara yang saya memang doa setiap hari dalam marketing ni, bertahun-tahun saya doa. Saya doa supaya ada satu teknologi yang boleh transkrip video secara automatik. Itu doa spesifik saya tau. Setiap kali buka nak buat transkrip ni kan, ya Allah, bagilah ada satu orang buat teknologi cipta satu software untuk transkrip automatik. Sekarang ni semua orang boleh buat. Sebab apa? ChatGPT ada, CapCut ada. CapCut itu yang bayar RM30 sebulan tu, itu sangat powerful. Dia punya success rate untuk translate sampai 95%. Sampai 95%. Kalau Inggeris almost 100%. Jadi kita ambil transkrip itu, masuk dalam ChatGPT, minta dia buat satu artikel, suruh dia masukkan SEO yang kita dah pilih daripada analitik tadi. Sebab tu pentingnya analitik tu dibaca. Supaya apa? Kita tahu bila kita buka website kita, orang search website kita, jumpa website kita, gunakan keyword apa? Contohnya belajar Quran. Orang search belajar Quran, jumpa tak website kita? Kalau dalam analitik tu dia menunjukkan ada 60 orang mencari belajar Quran yang jumpa website kita, kita mesti ada sekurang-kurangnya 2 atau 3 artikel atau video yang masuk ke dalam website kita belajar Quran tu. Pernah tengok benda tu? Tak pernah kan? So kena tengok lepas ni. So yang SEO ni dia bukan kerja satu hari. SEO ni bayarlah berapa ribu pun dia tak ada bayaran. Dia betul-betul atas kita usaha buat setiap masa. Kalau tanya saya untuk event macam event convention ni, sekurang-kurangnya 7 bulan ke 8 bulan sebelum event you dah mula main SEO dia. Sebab SEO ni diperlukan masa untuk matang. Keyword tu diperlukan masa untuk matang. Baik, kemudian social media. Social media ni dia ada 2. Satu organik, satu lagi paid. Macam saya terangkan tadi, untuk dapat capaian yang berkualiti, you kena guna paid ads. Berharap semata-mata dengan organik, ini samalah macam harap kucing bertanduk. Tak jadi. Sebab apa? Sebab bila you buat paid ads, okey, kita ambil contoh katalah kita buat satu page ataupun satu TikTok. Dalam TikTok tu ada 100,000 orang. Baik. Bila you masukkan saja konten dalam TikTok tu, basically yang dapat notification ataupun yang akan buka not more than 2%. Not more than 2%. Tahu tak sebab apa not more than 2%? Sebab ini diorang buat bisnes. Jika mereka bagi tuan-tuan 100,000 follower, 100,000 juga yang tengok, yang buka, dia nak berniaga apa?
Tak ada sebab lah orang nak bayar kan kat dia. Okey. Dan 2% ni, okey, 2% ni pula dia bagi secara rawak. Dia langsung tidak membantu kita sebenarnya. Sebab tu dalam 100k ni kemungkinan besar, kan ada 3 tadi kan, follower, supporter dengan believer kan. Dalam 100k ni yang kita ada basically adalah supporter, bukan believer lagi. Believer ni siapa? Believer ni orang yang dah beli dengan kita. Itu believer kita. Okey? Baik. Supporter ni tak sampai pun sebenarnya 20%. Ada satu rekod kajian menunjukkan 90% orang yang kita follow accidentally. Kita bukan follow dia sebab kita suka dia. Kadang-kadang tertekan lah, kadang-kadang dia add kita pun tak tahu, tak kenal dia, kita pun accept. Jadi basically yang follow page atau like page kita pun sama juga. Sebab tu kita kena gunakan paid ads untuk enhance reach. Jika kita letakkan dekat sini 20%, katalah 100,000, ada 20,000 saja orang, 20,000 saja orang. Jika pergi 20% ni pun belum tentu semua ni suka dengan kita kan. Jadi itu yang saya tunjuk tadi. Kita buat apa yang dipanggil custom plus lookalike. Inilah yang kita kena target betul-betul. Kalau kita nak main digital. Kalau kita nak buat traditional, boleh, tak ada masalah. Tak ada main ni pun tak apa. Sebab traditional ni memang direct lah, surat lah, apalah sebagainya kan. Cuma saya nak bagi tahu satu je lah. Traditional ni you main dengan uncertainty. Janji nak sponsor, last minute tarik diri. Takkan kita nak marah pula kan. Janji nak bayar tiket, last minute tak jadi bayar. Tempat dah tempah. Tapi kalau you buat digital marketing, hari ni you run ad, hari ni you dapat sale, besok you dapat payment. Kalau kita kata pun strategi kita kata harga mahal, okey tak apa, kita buka satu kempen khas. Kempen khas ini dia ambil deposit sahaja untuk lock harga. Katalah kita buat satu kempen khas untuk 500 orang. Lock harga pada bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia boleh bayar daripada bulan 8 sampai bulan 12 tu dia boleh bayar. Bila dia nak bayar. Tapi dia dapat harga special 200.5. Boleh? Okey? So ini penting. Okey? Platform. Influencer. Okey. Influencer, kita ada ramai influencer. Betul tak? Kita ada 2 jenis influencer yang popular kat Malaysia ni. Satu micro influencer. Saya ni kategori micro influencer. Bayang 60,000 ni micro influencer. Mega influencer yang 1 juta ke atas. Mega influencer. Yang lain ni semua, ada yang influencer tu yang medium punya ni, lebih kurang dalam 200,000 ke 500 ke 1 juta tu, lebih kurang je. Okey. Jadi sekarang ni yang penting, dunia sekarang ni yang penting adalah UGC. UGC ni maksudnya user generated content. Okey. Boleh pilih. Kita boleh pilih satu orang influencer. Mega influencer, kemungkinan besar video dia, satu video boleh pergi sampai 10 ke 15,000. Ni yang mega. Micro influencer, dia hanya perlukan lebih kurang 50 ke 250 satu video.
Jadi untuk build up momentum, kita perlukan ini. Untuk build up momentum, untuk kekalkan momentum, kita perlukan ini. Untuk buat orang bercakap pasal event ni, ini. So once bila orang bercakap pasal event ni, bila dia orang cari maklumat lain, dia akan jumpa maklumat lain. So you all semua ni adalah micro influencer juga. Semua yang dalam bilik ni kalau boleh buat satu video tentang convention ni pun boleh juga. Tak perlulah nak bayar sangat, buat je. Andai kata staff Karang Craft ada berapa orang? Total semua Karang Craft ni. Sedina berapa orang apa? Tak ada orang kari ke Syah tak ada 1,000. Berapa orang? 1,000. Anggaran. Okey. Anggaran kita ambil lah 500 lah, senang cerita. 500 Okey. Kita ambil lah 500 yang kita boleh connect. Yang kita boleh sembang, yang kita boleh minta tolong. Andai kata setiap satu orang itu buat satu video tentang Quran Hours. Quran Hours pula. Convention. Berapa banyak video kita dapat? 500 video. Satu orang dia reach 100 orang. Berapa eyeball kita dapat? 500 kali 100? 50,000 eyeball. Nampak tak? Itu saja pun dah dapat. Itu kalau satu kali, buat satu kali. Kalau kita boleh minta tolong dia orang buat 2 kali, so itu aset yang kita ada. Kalau you all sendiri dalam ni ada berapa orang? 20 orang. Satu orang buat satu kali, satu hari satu je video pasal convention selama 30 hari. Bermakna 20 kali 30 600 video kalau you buat sendiri. Nampak? Sebab tu tadi saya cakap, awal-awal tadi cakap, kita kena ada objektif yang very spesifik. Kalau kita nak jual, kita kena ada objektif keuntungan. Kalau kita tak nak menjual, kita nak jadi the international brand, the world mesti ke arah situ. Kita tak perlu jemput orang-orang yang bukan dalam industri yang boleh bawa kita pergi ke international. Tak kisahlah dia tu asatizah yang popular ke apa ke, tapi jika dia tu tidak membawa jalan ke international brand, tak payah jemput dia. So objektifnya tu berbeza sekali. Kalau kata kita nak untung, kita kena jemputlah ustaz-ustaz yang popular. Tapi saya tanya tadi tak nak untung pun, kan? Nak jadi international brand kan? So benda tu adalah keperluan yang berbeza. Berapa kita nak habiskan duit bayar asatizah yang mahal-mahal kalau dia hanya popular di lokal saja? Berapa? Okey. 3, ada soalan? Tak ada. Katalah tahun depan kami akan launchkan surah Jumaat. Jadi surah Jumaat tu sebab Jumaat ada 52 kali. Jadi tak tahu dah possible ke tak yang kita gerakkan yang gelombang tu macam tu tapi untuk surah Jumaat. Possible? Apa pula tak possible? Possible pun. Sangat possible. Tapi mesti disusunlah gerak kerja tu. Dekat sini pun dah solat Jumaat berapa ramai dah. Sini pun dah solat Jumaat berapa ramai dah. Possible. Dia boleh jadi gerakan nasional. Skala yayasan, okey. Tuan-tuan kena faham tuan-tuan ni bukannya yayasan yang cak ayam tau. Kena faham. Tuan-tuan dan perempuan ni bukan yayasan cak ayam tau. Tuan-tuan dan perempuan ni yayasan yang sangat ada nama. Bukan kerana yayasan tu bagus sangat ke apa ke, itu lain cerita. Tetapi dia ada nama. Kita panggil dia apa nama? Allahumma salli, tak ingat pula terma dia.
Bukan. Alah, dia senang cerita macam ni lah. Dia punya maksudnya maksud dia macam ni. Tuan-tuan sekarang ni berada di bawah payung Karang Craft, trusted brand. Now you tak guna, you tak utilize habis saja benda tu. You tak utilize habis je. Kenapa saya cakap boleh national? Boleh national. Simple je. Setiap hari Jumaat kita bawa satu tema. Ada berapa puluh Jumaat? 52 Jumaat sepanjang tahun. So kita susun setiap 52 tema, 52 tajuk yang kita nak sebut. Kita susun siap-siap tajuk tu. Kemudian kita buka, kita offer kepada mana-mana influencer yang nak menjadi spokesperson untuk tema itu, Jumaat itu. Kalau 52, kita dapat 10 influencer. Satu influencer hanya perlu buat 5 video saja. 5 video pula lebih kurang dalam 2 minit punya video. Takkan jadi ham untuk dia. Takkan jadi ham untuk dia. So kena tanyalah, macam saya cakap tadi, kena tanyalah nak bayar ke tidak. Kalau kita nak kontra, kita boleh kontra. Tapi akhirnya you nak buat apa pun, apa dia punya objektifnya? You nak buat 52 minggu tentang Jumaat, end game-nya apa? Nak dapat duit ke? Nak branding ke? Nak apa? Nak memandaikan umat? Kalau objektifnya itu, jangan sibuklah yang lain-lain. Maksudnya jangan sibuklah kenapa tak ada duit, kenapa tak ada tak dapat follower ramai. Sebab itu bukan objektifnya. Benda ni kena clear. Selagi kita tak clear, selagi itulah kita akan kejap nak memandaikan ummah, kejap nak kutip duit, kejap nak beriman, kejap nak beramal. Kita nak yang mana ni? Kita boleh ada beberapa objektif. Objektif tu boleh ada beberapa. Cumanya macam saya cakap tadi, yang lain-lain tu dia jadi spill over. Dia tak boleh dijadikan KPI. Yang lain tu tak boleh dijadikan KPI. Kalau you punya target untuk dapatkan 52 video tema Jumaat, dengan target you nak ada lebih kurang dalam 50,000 orang pick up story ni. So ada hashtag kan. Apa hashtag kita tadi kalau Jumaat tadi? Ummah Grand Reset. Panjang betul kau punya hashtag. Cari hashtag pendek sikit lah. Buat masa ni kita pakai tu dulu. Kita guna Datuk Samudin punya agenda. Okay, tak masalah. Ummah Grand Reset. Okay, no problem. Kita pakai yang itu. Kita punya target, kita nak ada 500,000 eyeball tahun depan. 500,000 eyeball. So daripada 50 video, kita nak ada, maksudnya 50 kena ada 10,000 lah. Kena ada 10,000 lah kita punya ni. Tapi kita kena tengok balik. Dari objektif tadi, smart tadi, realistik ke tak realistik setiap video tu 10,000 view? Kalau kita letak kat kita punya sekarang ni kan, memang tak realistik kan. Jadi secara automatik KPI tu sebenarnya tak boleh pakai, kecuali kalau ada intervention. Intervention tu maksudnya apa? Ada dana tambahan untuk bayar influencer, ataupun ada dana tambahan untuk buat paid ads, ada dana tambahan untuk tarik crowd baru boleh jadi. Sebab kita kena tengok balik, relevan tak relevan, achievable tak achievable kita punya KPI campaign tu, KPI kita letak tu. Kalau tak achievable,